Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula kitab Taharah, bab tayammum dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang berikutnya, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan dalam sebahagian dalam nas itu mungkin dia sebut sebagai mursal, kerana Atha bin Yasar dalam sebahagian riwayat dia meriwayatkan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia bukan sahabat, dia tabi'i. Apabila tabi'i meriwayatkan satu riwayat dia skip sahabat, maka disebut sebagai mursal, kerana dia sepatutnya dia menyebut nama sahabat, kerana sahabat adalah merupakan penyambung antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tabi'i, dia tak jumpa Nabi. Macam mana dia nak meriwayatkan sesuatu yang mana terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbincang panjang tentang masalah mursal. Golongan awal kebanyakannya menerima mursal ini, sehinggalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala apabila beliau menulis dan menguraikan masalah mursal, beliau meletakkan syarat-syarat yang lebih ketat untuk menerima riwayat yang mursal. Mursal maksudnya khususnya apabila tabi'i kata adalah marasilus sahabah, mursal sahabat telah kita ceritakan, ini cerita tabi'i. Bila tabi'i itu dia tak sebut nama sahabi, dia terus bagi tahu Nabi SAW bersabda. Kebanyakan, boleh dikatakan ramai di kalangan para ulama pada generasi yang awal, mereka menerima mursal ni kerana mereka menganggap walaupun dia tak sebut nama sahabat, sebenarnya adalah sahabat di situ. Kerana mereka anak murid sahabat, mereka terus sebut qala Rasulullah. Kemudian di kalangan para ulama memperketatkan syarat-syarat mursal. Maka mursal itu ada perbincangan. Yang mereka sepakat ialah mursal para sahabat. Kalau sahabat dia tu tak berjumpa dengan Nabi dalam hadis berkenaan, tapi dia sebut qala Rasulullah, diterima kerana tentulah sahabat itu mengambil daripada sahabat yang lain. Tetapi bagi nisbah tabi'i, mengapa mereka ulama mengetatkan? Kerana ulama bimbang, ulama hadis bimbang. Jika sekiranya dia bukan ambil daripada sahabat, dia ambil daripada
tabi'i yang lain. Tabi'i yang lain itu yang kata daripada Rasulullah. Jadi ini akan timbulkan lagi permasalahan dalam riwayat. Siapa dia dengar betul daripada Rasulullah sehingga dia tak menyebut sahabat, atau bimbang itu adalah qaul sahabat, ataupun bimbang itu adalah ada masalah-masalah yang lain menyebabkan mereka sebahagiannya berhati-hati dengan riwayat mursal ini, melainkan dengan syarat-syaratnya. Tapi tak apa, dalam hadis ni walaupun sebahagian riwayat seolah-olah mursal, tetapi sebahagian riwayat-riwayat telah menyambungkannya melalui Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini. Abu Sa'id, seperti mana kita tahu, Abu Sa'id ialah Sa'ad bin Sinan bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan yang merupakan Al-Khudri, yang merupakan sahabat Nabi yang muda. Dia lahir 10 tahun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi SAW berhijrah, artinya umur dia sekitar 10 tahun. Semasa peperangan Uhud, dia datang nak meminta untuk menyertai peperangan Uhud. Nabi SAW tidak membenarkannya kerana terlalu muda, umur belasan tahun. Terlalu muda, Nabi tolak penyertaannya. Nabi suruh balik. Tapi itulah anak muda, remaja pada zaman itu. Dalam belasan tahun ada semangat untuk membela agama. Semangat ini kadang-kadang sampai dah tua tak ada semangat nak bela agama. Itulah orang muda, bukan pemuda, ketua pemuda, tapi bacol. Orang muda mesti orang yang berani. Pada zaman Nabi, Nabi terpaksa menolak penyertaan mereka. Tapi kalau nama kita ketua pemuda bagi kumpulan tertentu ke parti tertentu, tapi penakut, orang cakap pasal tentera kita makan tidur, dia tak berani ulas. Orang cakap macam-macam, dia tak berani ulas. Mari berhubung dengan pendakwah, dia ulas. Kemudian dia nak jadi ketua pemuda. Itu bukan ketua pemuda, tak cukup berani. Sekurang-kurangnya ada keseimbangan, ada nilai, dan ada harga diri. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam peperangan Khandaq, dia menyertai peperangan Khandaq. Kerana masa tu dia sudah umur dah sedikit bertambah. Dia meriwayatkan, katanya, kharaja rajulani fi safarin. Telah keluar 2 orang lelaki di dalam satu permusafiran, safar. Fahadaratis salatu, maka kemudian masuknya waktu salat. Solat apa? Dia tak beritahu. Tapi tak pentinglah solat apa, kerana kalau kita tahu zuhur ke asar ke, tidak menjejaskan makna hadis yang ingin dibahaskan. Makna hadis yang ingin dibahaskan. Fahadaratis salatu, telah hadir waktu salat. Walaysa ma'ahuma ma'un, tidak ada bersama dengan mereka air. Ini kita kena khayal perjalanan zaman dahulu. Mereka bawa air kadang-kadang dalam bekas mereka bawa. Tapi kadang-kadang mungkin air tak ada, mungkin ada sekadar untuk minum, ataupun mungkin tak ada langsung. Dan perjalanan orang Arab melintasi padang pasir. Bukan boleh ada kat hotel mana-mana berhenti. Dan padang pasir kita tahu susah di dalam perjalanan padang pasir, kerana memerlukan kepakaran. Kerana kadang-kadang orang tak tahu di mana, macam mana nak tengok. Bentuk padang pasir tu bukan sama.
Kadang-kadang pasir dia di sini, besok berubah di tempat lain. Ribut pasir. Sekali ribut, berubah pasir. Kita yang bukan padang pasir pun sekali ribut, berubah rumah kita. Kan? Semoga Allah berikan keselamatan kepada kita. Padang pasir, begitulah perjalanannya. Kemudian di mana pula nak dapatkan air? Kalau lalu dalam kawasan wadi ke seumpamanya, dia bolehlah dia pergi ambil air. Dan kadang-kadang tak tahu apa nak sampai, berapa jam, berapa hari mereka nak sampai dalam satu-satu perjalanan. Walaisa ma'ahuma ma, tidak ada bersama dengan mereka air. Fatayammama sa'idan tayyiba, maka mereka bertayamum dengan sa'idan tayyiba, dengan permukaan yang baik, yakni dengan debu ataupun dengan tanah. Mereka bertanam daripada from earth, daripada bumi, ataupun mereka dalam perjalanan di mana-mana saja ada tanah, maka tayamum. Fasallaya, kemudian mereka pun bersalat kedua-duanya. Tayamum, salat. Thumma wajadal ma'a fil waqt, kemudian mereka berdua mendapati air pada waktunya, yakni masih lagi di dalam waktu salat. Sampai setakat ni ada beberapa hadis, ada beberapa perkara. Yang pertama, mereka dapati ada air ketika mereka dapati masih lagi dalam waktu salat. Artinya seseorang boleh untuk menunaikan bertayamum apabila masuknya waktu, tanpa memerlukan untuk menunggu sehingga pada akhir waktu, sehingga confirm tak ada air, barulah kita tayamum. Kerana ada pandangan mazhab yang menyatakan bahawasanya apabila kita tidak ada air, tunggu sehingga ujung waktu, dah tak ada juga air, baru tayamum. Kerana dah confirm dah, kalau tak tayamum mesti habis waktu. Tak boleh tayamum pada peringkat awal, kerana kita tak tahu lagi, mungkin sekejap lagi ada air. Pandangan itu nampaknya tidak seiras dengan apa yang ada di dalam hadis ini. Kerana di dalam hadis ini menunjukkan dia telah tayamum dan waktu masih ada. Artinya boleh tayamum pada awal waktu. Melainkan sekiranya kita tahu bahawasanya sekarang pukul air tak ada, tapi orang bagi tahu kita pukul 3 air ada, maka ketika itu kita tunggu sehingga air ada, kerana kita tahu air akan ada dan waktu masih ada. Maka para fuqaha mereka menyatakan kalau hal yang demikian seseorang tunggu. Melainkan dia kata tak tahulah, mungkin 3, mungkin 4, mungkin ada apa, dia tak pasti. Tapi kalau dia pasti, sekejap lagi air datang, sekarang air tak ada, lagi 15 minit air sampai. Oh, dia kata sekarang kira tak ada, kita tayamum dulu. Sedangkan zuhur baru masuk, ada lagi 2-3 jam untuk dia tunggu, maka dia hendaklah menunggu dalam keadaan demikian. Tetapi jika sekiranya seseorang mendapati air memang tidak ada, dan dia tahu air tak ada kemungkinan untuk ada, kemungkinan itu mungkin ada tapi tidak ada kepastian untuk ada, maka ketika itu dia boleh tayamum terlebih dahulu. Fa'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a, maka seorang di kalangan mereka mengulangi salat dan wudu. Ini jalan cerita lah, senaknya mengulangi wudu dan salat. Dia ulang, dia tengok-tengok, ada air, tiba-tiba air, summa wajadal ma', dia dapati air, maka seorang tu pun pergi ambil wudu, dia semayang balik. Walam yu'idil akharu, tidak mengulang seorang yang lain. Maksudnya hak seorang lagi padan dengan semayang tadi ya.
Dah semayang dah, dia kata. Tak apalah. Contoh, air tak ada. Masuk waktu Isya ni, kita seorang semayang, ambil tayamum. 5 orang tayamum. Lepas daripada tayamum, dia kata yang tak ada, bila lah nak ada, pagi esok pula lah kot. Tunggu kat sembang-sembang sejam, lepas tu ni ayak ada dah kot. Maka ada yang pergi ulang balik, ada yang padi kita semayang dah, cukup yang tu. Okey. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua-duanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi tanya Nabi. Tapi sebelum mereka tanya Nabi, seorang ulang, itu atas pandangan dia ke atas hukum yang daripada Nabi, atas pendapat dia. Seorang yang tak ulang pun atas pendapat dia. Sebab mereka belum tahu, tak tanya Nabi lagi. Sebab itu mereka pergi bertanya Nabi, kerana mereka tak tahu siapa yang betul, saya kan yang betul, dia kan yang betul. Bab ini dipanggil apa ni? Panggil apa ni? Ijtihad. Bila tak ada nas ataupun nas tak jelas, maka boleh ijtihad. Maksudnya ijtihad telah berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Nabi itu ada pun ijtihad. Mengapa mereka ijtihad walaupun Nabi ada? Sebab bukan boleh kontak Nabi. Kalau zaman kita tak apa, hantu Ustaz, aku call Nabi tak? Pun Assalamualaikum Rasulullah, ada ni masalah tayamum ni, nak tanya sikit macam mana? Tak ada zaman tu. Kalau ada jadi susah, ulama hadis nak bincang, betul ke dia call? Aku tak pernah tengok dia call. Satu orang pula riwayat, kata dia telah meriwayatkan hal ni daripada Rasulullah. Bila hang jumpa Rasulullah, hang tak pernah pergi Madinah, hang duduk di Khurasan saja, aku call. Kacau kita. Jadi Tuhan pilih alam ni elok dah lah. Dia mesti syarat dia, mesti dia berjumpa. Man laqiyan nabiyya, hendaklah orang yang kata sahabat tu orang yang berjumpa Nabi. Tengok tak apa, tak penting. Mungkin jumpa tak nampak pun tak apa, buta. Orang buta pun sahabat Nabi walaupun tak nampak, tapi laqi kena jumpa. Sebab itu riwayat kok siapa habaq kata dia jumpa Nabi, dia dalam sejarah ada nama Rutan Hindi. Rutan Hindi ni dia mengaku dia sahabat Nabi, padahal dia dah kurun yang ke belakang, kurun yang keempat. Dia mengaku dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia sahabat Nabi? Oh, dia pergi bila zaman tu dia mengaku mendakwa dakwaan yang bohong. Dia buat riwayat siapa yang salam dengan Nabi, salam dengan siapa yang salam Nabi. Dia kata dia tengok man safahani wa safaha man safahani wa safaha man safahani ila akhir dakal jannah. Siapa yang salam dengan aku, salam dengan orang yang salam dengan aku, salam dengan orang yang salam dengan aku, salam dengan orang yang salam dengan aku, masuk syurga. Itu di negeri jiran kita seketika dulu ada satu orang daripada Indonesia, dia pun duk penceramah di Malaysia ni pun. Dia panggil al-musalsal bil musafahah. Musalsal dengan cara salam. Musalsal ni riwayat ikut balik macam mana Nabi buat dah. Salam dengan salam dengan salam, konon masuk syurga. Pakatlah orang masjid bangkit salam dengan dia pasal nak masuk syurga. Pasal tangan dia pernah salam dengan satu tangan yang sampai kepada Nabi, masuk syurga. Pakatlah bangkit. Saya kata Sayyidina Umar salam dengan Nabi, dia tak buat majlis pakat duk main salam di masjid tu. Sahabat Nabi pakai salam, tak pakai main salam dengan tangan aku ni. Habis tinggi ada hadis Thabit Al-Bunani pegang tangan Anas.
Dia kata Allah tangan ni pernah pegang tangan Nabi. Banyak tu Dia tak kata siapa sentuh tangan masuk syurga. Sebab tu bahaya orang yang datang kemudian dia claim dia adalah merupakan sahabat Nabi, sedangkan dia tak duduk pada zaman Nabi. Sebab tu orang nak tengok sahabat Nabi ni, dia hatta Najasyi tidak digolongkan di kalangan sahabat Nabi. Nabi hantar surat kat dia. Sebab apa? Sebab tak berjumpa. Dia bayar mahar Ummu Habibah, isteri Nabi, kahwin anak Abu Sufyan. Ummu Habibah hijrah pergi ke Habsyah. Suami dia lari, tanassar, masuk Kristian. Jadi Nabi pinang Ummu Habibah. Bila Nabi pinang Ummu Habibah, Najasyi bayar. Bayar mahar Nabi ni bukan belanja makan kedai mana-mana. Layak mahar Nabi kahwin Nabi kahwin. Tapi tak pernah jumpa Nabi. Tak jadi sahabat Nabi. Tak termasuk. Walaupun dia ada kelebihan dia. Nabi kata dia orang saleh, tapi tak jumpa Nabi. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka jumpa Nabi di zaman itu. Tapi bukan semua masa mereka boleh jumpa Nabi. Bila berlaku keadaan tertentu, mereka kena ambil decision, keputusan. Macam mana mereka nak faham? Macam mana nak buat? Akal. Akal bina atas apa? Bina di atas qiyas. Ni panjang bab dalam usul fiqh, dalam qawaid fiqhiyah. Bina atas illah yang sama, ataupun atas benda yang an-nazair, al-ashbah wan nazair, itu bagi benda yang sama-sama, nampak benda yang nak sama macam tu dalam bab yang lain, maka dia padankan berdasarkan tabiat agama tu. Ini banyaklah yang selalu kita sebut dalam berbagai-bagai bidang. Macam arak, macam kita selalu sebut arak, kenapa dia haram? Kerana dia anggur ke? Kerana dia masam ke? Kerana dia rendam lama ke? Ataupun kerana dia memabukkan? Kerana dia memabukkan. Bila kita tahu puncanya kerana dia memabukkan, maka kita tahulah apa saja yang ada benda yang sama, maka hukumnya sama. Pasal kita tahu punca. Macam tu ulama bahas masalah yang kita kata beritahu apabila wanita dilarang bermusafir bersendirian. Tak boleh wanita bermusafir bersendirian. Ni katanya Arab Saudi nak benarkan pula ni. Kan? Tapi musafir sendirian tak boleh. Nabi memang tak mahu mereka musafir bersendirian ke? Ataupun kerana memang nama kata wanita memang tak boleh musafir sendirian ke? Ataupun kerana Nabi nak selamatkan wanita daripada fitnah. Kalau itu illah dia, maka sebahagian mazhab melihat kalau ada jalan yang selamat daripada fitnah, maka tak timbul hukum itu. Maka mereka kias juga, kalau musafir sendirian tak boleh, pergi tinggal seorang-seorang dalam hutan pun tak boleh. Kerana ada masalah yang sama, ancaman terhadap dia. Dan begitulah seterusnya. Maka datang Nabi fadzakara dzalika lahu. Mereka datang setelah mereka dah solat dah. Mereka datang sebut benda itu, fadzakara dzalika lahu. Mereka menyebut hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lil ladzina lam yu'id. Faqala lil ladzi lam yu'id. Nabi kata pada hak tak ulang, asabta sunnata wa ajza'atka salatuka. Engkau telah menepati sunnah dan telah memadai, telah mencukupi, telah mendapat pahala engkau solat engkau. Maksudnya hak tak ulang tu dah cukup dah. Tadi sembahyang tak ada wudu, hanya tayamum, kemudian air ada walaupun waktu masih masuk, masih ada, kau tak ulang, betul dari segi sunnah.
Tapi kita kata kalau kuliah-kuliah yang lepas kita kata kalau dekat nak sembahyang wudu air ada macam mana? Ini cerita apa? Cerita selepas selesai solat. Takut yang baru main tapi dia salah faham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ayat ada dah. Wajib semua pergi ambil wudu. Walaupun duk lansah, walaupun semua dah tayamum. Pasal air telah didapati sebelum daripada solat bermula. Solat. Okey. Yang ini yang sedang kita cerita ni, air didapati setelah solat selesai. Kena bezakan masalah. Air didapati setelah solat selesai. Nabi kata asabta sunnata wa ajza'atka salatuka, telah engkau menepati sunnah dan semayangmu telah sah, telah memadai, telah kau dapat pahala dengan semayang tu. Wa qala lil akhar lakal ajru marratain. Nabi kata pada yang seorang lagi, bagi engkau pahala apa? 2 kali. Jadi nak buat yang mana satu Nak buat yang mana satu? Para ulama berbincang dalam masalah ini. Yang pertama, yang sahih, yang tanpa, yang jelasnya ialah kalau seseorang itu telah salat dengan tayamum dan tamat salatnya, kemudian didapati ada air, dia memang tidak perlu mengulangi. Walaupun ada kaul yang kata mengulang apa semua, hadis ini menyokong pendapat yang kata tak boleh ulang, tak payah ulang. Ada pendapat yang kata ulang, lagi waktu ada kena ulang. Tapi hadis ni menyokong kata tak ulang. Tetapi adakah disunatkan untuk mengulang? Yang ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang di kalangan para fuqaha menyatakan jika dia ulang dapat 2 pahala. Sebahagiannya menukilkan pandangan ini daripada Al-Auza'i dan seumpamanya, dapat macam pahala, macam hadis ni kata. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahawasanya dia tak dapat 2 pahala. Hadis ni yang Nabi kata dapat 2 pahala, bukan pahala dia semayang tu, tapi pahala kerana dia berijtihad. Maksudnya dia berusaha untuk mengamalkan amalan yang dia rasa lebih tepat di sisi sunnah. Walaupun yang tepat di sisi sunnah yang tadi Nabi kata asabta as-sunnata, engkau menepati sunnah, dia tu yang tepat. Tapi yang kedua ni dia tetap dapat pahala di atas semayang dia, bukan kerana semayang tu sendiri, tetapi kerana semasa dia semayang dia sangka itulah yang betul di sisi sunnah. Tapi apabila Nabi dah terang dah bahawa saja yang betul sunnahnya tak payah ulang, maka orang selepas ini tak perlu ulang, yang dapat 2 kawan ni saja. Ini pendapat, faham tak maksud saya? Dia kata yang dapat 2 kawan ni saja. Pasal kawan ni masa tu dia tak tahu. Sekarang ni Nabi dah bagi tahu yang asabta sunnata, hak tak ulang tu. Pendapat ini disebut oleh Ibn Taymiyah, disebut oleh Ibn Utsaimin, disebut, mereka menyokong pendapat ni. Mereka kata bahawasanya, tapi saya bagi tahu ada juga pendapat yang menyatakan ulang dapat 2 pahala pada zahir hadis ini. Satu lagi kumpulan kata tak, dia ijtihad. Dalam erti kata lain, para ulama yang berijtihad, dia ijtihad pada zaman dia dengan satu ijtihad. Ijtihad ni hanya boleh dilakukan pada tempat yang tidak ada nas.
Dia la ijtihad fi mauridin nas. Tidak ada ijtihad dalam tempat perkara yang disebut oleh nas. Riba haram, tak boleh nak ijtihad. Halal tak haram dia. Tapi teknikal itu mungkin. Semayang subuh wajib, tak boleh nak ijtihad. Makruh ke wajib, tak boleh nak ijtihad dah. Tetapi perkara yang detail di dalam semayang tu, yang nasnya mungkin boleh ditafsirkan. Qunut kena buat sentiasa ke ataupun tak. Khilaf ulama dalam masalah itu. Umpamanya bismillah jahar ataupun sir, khilaf ulama dalam masalah itu. Banding-bandingkan dalil, Imam Syafi'i pergi ijtihad bahawasanya qunut sentiasa, dawam sentiasa bagi solat fajar. Fuqaha lain lihat, dia kata tak, bukan. Pertama, yang Nabi qunut itu berkaitan dengan kes tertentu saja, bukan khusus untuk sembahyang subuh. Dan mereka tidak menerima kekuatan riwayat itu. Ada orang pilih pendapat Syafi'i, ada orang pilih pendapat majoriti mazhab, iaitu senyapkan, perlahankan bismillah. Mari Imam Malik pergi jauh daripada itu, bismillah tak ada langsung. Bukan kata Fatihah tak ada, Fatihah ada, bismillah tak ada. Di dalam solat tak dibaca bismillah. Maksudnya tak dibaca bismillah, bukan bismillah tu ada lah. Dalam Fatihah, di dalam solat tidak dibaca bismillah. Dan dia bagi alasan-alasan mereka. Ini boleh ruang berbahas dan berijtihad. Tetapi apabila ada nas, dia tak ijtihad. Sahabat tadi dia ijtihad sebab masa tu belum ada nas. Bila dah ada nas, Nabi kata betul sunnah yang ni, maka tidak ijtihad. Dia sama juga dengan kita. Apabila kita tahu seseorang itu ijtihad, imam mujtahid, man ijtahada fa asaba falahu ajran. Siapa berijtihad dan ijtihadnya betul, dia dapat 2 pahala. Bila dia ada ijtihad, dia seorang yang ijtihad kemudian tak betul, ijtihad dia dapat 1 pahala. Sebab ijtihada maksudnya dia telah bersungguh-sungguh. Sebab itu kita kata talib mujtahid, pelajar yang bersungguh-sungguh. Dia telah ijtihad, dia sungguh-sungguh. Tapi bila dia sungguh-sungguh, dia dapat buat satu rumusan, rumusan dia tak betul, tak tepat, dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala sebab dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Kena faham. Kemudian kita yang datang kemudian, kita tahu bahawasanya ijtihad dia tak tepat, ijtihad orang yang satu lagi tepat. Boleh tak kita pergi ikut dia? Boleh tak kita ikut dia? Tak boleh kita ikut dia sebab kita dah tahu ijtihad tu tak tepat. Atau kita kata dia apa ijtihad dia dapat pahala, dia dapat pahala, tapi kita tak dapat pahala sebab kita tahu ijtihad tu tak betul. Kita kena ikutlah ijtihad yang betul. Hal ini kadang-kala tak dipahami oleh mereka yang cuba bercakap dalam masalah mazhab. Mereka kata imam mazhab kalau pun ijtihad salah tetap dapat pahala, yang dapat pahala ialah dia. Adapun kita, kalau kita tahu ternyata pendapat itu, kalau kita yakin ataupun pada zon yang ghalib kita pendapat itu tidak tepat, kita tak boleh ikut. Yang dapat pahala dia. Kalau kita ikut, kita mengikut sesuatu yang kita sendiri rasa tidak tepat. Tapi ikut jugalah tak tepat pun, kami geng tu tak boleh. Geng saya semua nak buat macam tu, dia tak boleh lah. Dan ini salah faham orang di dalam membahaskan masalah ini. Dia kata kalau ijtihad salah pun dapat 1 pahala. Yang dapat itu mujtahid tu, bukan engkau. Kerana engkau, setelah engkau mengetahui kalau dalilnya dhaif, maka kalau engkau ikut juga, kau taksub mazhab. Kau taksub mazhab. Hal yang sama hatta disebut oleh orang-orang yang berpegang dengan mazhab
Seperti Al-Buti juga. Al-Buti juga menyebut hal yang sama. Kalau dia tahu benda tu tak betul, oleh kerana itu mazhab dia ikut juga, maka kita pandangan yang salah. Dia tak boleh kata salah pun satu pahala. Yang satu pahala tu mujtahid tu, bukan kau. Dan ini berlaku kekeliruan di kalangan sebagian. Balik pada hadis ni ada apa benar. Di dalam hadis ni Nabi SAW, Nabi tidak mengutuk orang yang mempertikaikan orang yang berijtihad, kerana dia berijtihad. Tapi Nabi beritahu yang mana betul. Yang betul ulang atau tak ulang? Tak ulang. Nabi tak dia panggil la dia kata dia tak yuwabbakh, tidak taubih. La yuwabbakh, dia tak pelecehkan, tak petikaikan orang yang ijtihad itu, melainkan ijtihad yang membabitkan orang lain sehingga orang lain jadi masalah. Macam riwayat yang kita baca, walaupun ada perbincangan, yang dia pergi bagi fatwa sehingga menyebabkan orang mati, tak boleh ijtihad. Usamah bin Zaid, dia ijtihad apabila di dalam peperangan dia nak bunuh, angkat pedang, kawan tu kata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usamah bunuh dia. Pasal Usamah rasa dia kata tu bukan kerana ikhlas, dia kata kerana takut dengan pedang. Berita ni sampai kepada Nabi SAW. Nabi kata kepada ya Usamah, aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, kau bunuh setelah dia menyatakan la ilaha illallah. Dia kata na'am ya Rasulullah. Qalaha innama qalaha ta'awudzan. Wahai Rasulullah, dia kata hanya sekadar nak melepaskan diri ya. Dia takut daripada pedang tu. Lepas tu Nabi diulang, ya Usamah, aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah. Kau bunuh orang yang kata la ilaha illallah. Sama kata ya Rasulullah, dia kata tu ta'awudzan, dia kata tu kerana nak melindungi diri saja. Nabi kata afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama an qalaha am la. Kenapa kau dah belah jantung dia? Kau tahu dia kata sungguh-sungguh ke dia kata main-main? Dia kata ya Rasulullah. Nabi ulang, kata Usamah, Nabi fama zala yuqarriruha hatta tamannaitu annani lam akun aslamt. Nabi ulang kata benda tu sehingga aku harap, ya Allah, kalau aku belum Islam lagi pun tak apa, sehingga tak buat benda ni. Padahal Nabi tak kata walaka ajran, kau dapat 2 pahala. Sebab apa? Yang ni bukan ijtihad orang seorang, hang ni dah babit nyawa orang dan perkara-perkara yang besar. Sebab itu kalau kita nak ijtihad apa pun, ijtihad tentang diri kita, jangan sampai meragut orang lain, melainkan keadaan dah tanpa pilihan. Tapi kalau membabitkan kepentingan orang lain, membahayakan orang lain, kita tak boleh. Manusia selalu mengelakkan bahaya diri dia. Usamah dia tidak bermaksud demikian, tapi Nabi tegur dia. Ijtihad kena betul lah, kena ada kaedah. Sebab tu dalam hidup pun kita ijtihad. Bawa kereta laju, tiba-tiba kalau tak langgar orang, langgar tiang, ataupun tak langgar orang, masuk longkang. Masuk longkang kereta rosak, langgar orang mati. Sayang kereta ke sayang orang? Mana kita nak pilih? Langgar orang ke masuk longkang?
Ha? Ha? Masuk longgang? Ha? Masuk longgang? Langgar orang kan langgar tiang? Susah tu kan? Ha? Langgar tiang kereta rosak, insurans nak kena cover. Langgar orang dia memang salah, dia lintas, kereta duk lalu. Masa tu ijtihad nak memerlukan kefaqihan. Ini masalah nyawa. Nyawa mahal di sisi Tuhan. Ha? Jadi hadis ni Nabi SAW puji ijtihad dah, tapi ada hadis Nabi marah jika membabitkan nyawa orang lain. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah hadis. Dalam hadis ini juga ada beberapa perkara, antaranya kita tidak membantah perkara-perkara ijtihad yang mana pada sisi orang yang berijtihad itu bahawasanya dia melihat masalah itu sedemikian rupa. Jika dia melainkan perkara yang zahir, kita boleh untuk menyatakan pandangan. Imam Syaukani
menyebut bahawasanya boleh dibantah dalam perkara-perkara ijtihadiyah jika sekiranya dalil yang diamalkan itu terlalu dhaif atau masalah. Umpamanya ada orang ijtihad, umpamanya rokok makruh umpamanya. Kita boleh memberi pandangan balas kepada dia, berhujah, nyatakan rokok itu adalah haram dengan dalil-dalilnya. Begitu juga, namun apabila membabitkan soal perkara yang khilaf yang mu'tabar, misalnya macam tadi, seorang yang mana dia kuatkan bismillah ataupun perlahankan bismillah, kedua-duanya dalil yang mu'tabar. Jika dia amalkan untuk dia, bukan di bawah pentadbiran pemerintahan, tapi untuk dia, maka kita tidak membantah apa yang dia amalkan untuk dirinya, kerana khilaf itu mu'tabar. Sama juga dengan jika wanita itu umpamanya dia menganggap bahawasanya purdah wajib dipakai, dia anggap, maka dia pakai pada ijtihadnya. Dan orang yang menyatakan tak wajib pakai, dia boleh memberikan pandangannya, dan dia tak boleh memaksa pakaian itu kepada orang lain, yang mana orang lain tidak berpendapat seperti demikian. Namun begitu, hujah masih tetap boleh diberikan oleh kedua-dua pihak apabila mereka berhujah dalam masalah itu. Demikianlah masalah-masalah yang seterusnya. Sebab itu kita dalam fatwa kita sebut, kita bezakan perkara yang menjadi amalan umum, yang menjadi syiar, yang menjadi pentadbiran, dan amalan peribadi. Bila nak puasa Arafah umpamanya, majoriti para ulama kebanyakannya menyatakan puasa berdasarkan kepada waktu di tempat masing-masing. yakni waktu di tempat masing-masing. 9 Zulhijjah di tempat masing-masing. Dalam hadis Abu Quraib bin Abi Muslim dan hadis Ummu Fadl, dia yang menyuruh dia pergi ke Syam. Quraib bin Abi Muslim, hadis Quraib bin Abi Muslim pergi, riwayat kisah Quraib bin Abi Muslim yang pergi ke Syam, dan kemudian dia dapati Muawiyah berpuasa lebih awal, dan orang Madinah berpuasa, bermula puasa hari Jumaat, orang Madinah berpuasa pada hari Sabtu, seperti mana riwayat dialog antara beliau dengan Ibn Abbas. Ini majoriti para ulama demikian pendapatnya. Kalau ada orang dia nak puasa berdasarkan kepada waktu di Saudi, dia puasa, tak buat diri dia puasa. Tapi kalau nak raya syiar, dia ni raya, kau ni tak raya. Jom kita, aku hari ni tak raya, hampa raya. Raya tak boleh. Raya pemerintah isytiharkan, dia syiar. Kalau tidak, dalam satu kampung 200 orang raya, 1 orang tak raya. Dia menjadi urusan ulil amr. Ini juga hendaklah dibezakan dalam hal-hal yang seperti ini. Allah. Apa hukum menjual daging korban yang disedekahkan pada kita, bolehkah dijual pada orang lain? Yang tak boleh jual daging korban siapa dia? Orang yang buat korban tu. Orang yang buat korban tu dia tak boleh jual korban. Lepas tu orang buat korban tu dia bagilah pada orang miskin. Dapatlah orang miskin tu 10 kati daging korban. Orang miskin tu pula masak nasi, pi jual nasi guna daging korban tu, sebungkus RM3 umpamanya. Boleh ataupun tak? Boleh, kerana daging korban, hukum daging korban tu, masa yang tak boleh jual tu orang yang mudahhi, orang yang buat korban itu. Sebab tu Barirah, dia hamba Aisyah radhiyallahu anha, dia dapat hadiah daging, dia dapat sedekah, orang sedekah daging pada dia.
Kemudian dia bagi pada Nabi SAW, dan Aisyah bagi tahu Barirah dapat sedekah. Benar. Nabi tak akan sedekah, tapi dia bagi. Nabi kata walaha sadaqah walanal hadiah. Bagi dia tu sedekah, bagi kita adalah hadiah. Dan ini ditatbikkan dalam banyak masalah. Orang umpamanya dia dapat duit yang tak halal, dia dapat, dia ambil duit tu, dia beli nasi apa semua, tiba-tiba dia belanja kita tak tahu apa, ataupun dia main bagi kat kita. Dia kata ni, dia tengok kita susah sikit, dia main-main, dia bagi duit dekat kita. Aku bagi duit sedekah. Sedekah dia tidaklah sadaqatan min ghulul, tidak ada sedekah daripada pengkhianatan. Yang khianat dia. Tapi dia bagi kat kita, orang miskin, kita tak tanyalah, cik sedekah saya ni duit halal ke? Tak payah tanya. Kita ambil. Yang salah duit main kepada dia, bukan duit yang pergi kepada pihak yang ketiga. Kalau tidak, kita tak boleh nak buat apa dalam dunia ni. Macam saya kata, kita buka kedai, orang main bayar duit kat kita, beli barang. Kita pun kena tanya dia, cik nak bayar ni nasi yang saya jual ni, duit halal duit haram? Oh kacau. Tak boleh menega. Tak boleh menega. So okey. Wanita di dalam tempoh iddah berhak dapat nafkah atau tak? Mereka berhak mendapat nafkah mereka. Ini tadi saya tengok yang awal dulu. Apa ada nama orang mahu Zakir Naik diusir dari Malaysia. Tuan-tuan, ada beberapa keadaan saya, pertama, ada pihak tertentu di Malaysia ni, banyak perkataan-perkataan yang telah buruk, yang telah dikeluarkan oleh orang-orang yang bukan, dari segi sejarah mereka bukan berasal daripada sini. Dari segi sejarah, saya kata saya orang rakyat Malaysia, IC biru kan, so memang lahir di sini dan orang Malaysia kan. Ada menteri yang kata orang Melayu pendatang, ada tak? Ada. Dia pun bukan orang sini asal, kalau dari sejarah asalnya, tapi ada kita suruh dia pergi keluar. Ada orang pergi kata tentera makan tidur lah. Itu begitu tidak patriotik. Elok tentera dia pergi buat kerja apa? Kerja ladang. Yang saya lebih kagum lagi, menteri berkaitan tentera tak kata apa. Senyap ya. Ada orang yang macam-macam mempertikaikan hak itu, bahkan menghina agama Islam yang merupakan agama majoriti penduduk negara ini. Tak ada juga Melayu-Melayu termasuk menteri yang baru muda-muda baru jadi menteri ni sentuh apa pun tak. Ada Dr. Zakir Naik pergi sebut benda tu. Saya secara peribadi, saya untuk bagi adil, saya peribadi, saya bagi tahu dia secara personal, tak usah cakap lah benda-benda berhubung dengan isu politik tempatan Malaysia ni. Pasal pada saya
It's not really appropriate to be said by him. Tidak sesuai dia cakap. Walaupun mungkin sebahagian apa yang dia cakap itu mungkin betul, tetapi dia akan menimbulkan persepsi yang lain kerana status dia dan seumpamanya. Tapi bukanlah ucapan dia tu, dia kalau tengok betul-betul bukan dia suruh halau keluar. Dia dalam konteks itu jika kita faham, taklah seteruk yang mereka kata tu. Yang kata Melayu pendatang tu lebih teruk. Tapi tak ada orang yang suruh keluar. Tiba-tiba 2-3 orang Melayu ni tiba-tiba menjadi nak suruh keluar. Kalau kau kata jawab kenyataan itu kurang sesuai, saya boleh terima. Betapa tidak adanya satu nilai agama di dalam diri mereka. Agama mengajar kita buat baik kepada semua orang, kepada non-Muslim. Tapi Quran sebut supaya kita buat baik kepada non-Muslim. Dan kuliah saya sejak daripada dulu, saya banyak cerita membela hak-hak non-Muslim ni. Allah bagi tahu, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu disebabkan agama kamu, tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Antabarruhum, untuk kamu buat baik pada mereka, bagi duit, bagi apa, bagi. Hatta dalam fatwa kita sebut di Perlis ni, daging korban boleh bagi. Negeri lain tak cakap boleh bagi, kita cakap boleh bagi. Maksudnya kalau dia mai tiba-tiba tengok kita duk makan daging korban, dia pun miskin, dia atau jiran kita tumpang sekaki makan kita bagi, boleh dia makan. Walaupun adalah di sudut prioritinya dan seumpamanya, tapi kita hatta bukan fatwa kita, fatwa ulama-ulama lain juga dalam mazhab Syafi'i berbeza sikit dalam fatwa ni. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kamu adil, kamu bagi dia, kamu adil pada. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka pada orang-orang yang adil. Tapi Allah sambung ayat tu, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Hanya yang Allah larang, Allah kata innama yanhaakumullah, yang Allah larang daripada kamu berbuat baik, kamu kawan baik, ialah orang-orang yang memerangi kamu disebabkan agama kamu. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan berusaha nak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Tuhan beritahu ulama lah. Antawallahum, Allah larang kamu daripada kamu mengambil mereka, meletakkan walak pada mereka, meletakkan dan menjadikan mereka teman. Wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun, siapa yang bertemankan mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim. Orang nak mengeluarkan orang Islam daripada kampung halaman, daripada tempat tinggal. Agama ini melindungi. Wa in ahadun minal musyrikin istajarak fajiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Jika seseorang musyrikin minta perlindungan kepadamu, lindungi mereka sehingga dia mendengar kalam Allah, kemudian hantar dia ke tempat selamat. Hatta musyrikin dilindungi. Rahmatnya Islam. Tiba-tiba ada orang kata, setelah keputusan Perdana Menteri, kata tak, kalau kamu tak suka, kita boleh kata pandangan itu tak sesuai, sepatutnya dia jangan cakap benda tu, okey. Sepatutnya dia jangan touch tajuk-tajuk yang macam tu, okey.
Ni tengok-tengok kena hantar ke India. Pasal nak hantar ke India? Pasal apa? Setia sangat dengan India ni. Negara mesti ada identiti dah. Kita tidak perkauman Islam. Negara China untuk Chinese, untuk orang Cina. Orang tak pertikaikan. Itu adalah identiti dah. Negara India untuk apa? Untuk orang Cina, setuju? Tak boleh lah. Negara India untuk orang India. Europe, walaupun mereka memperkatakan tentang human rights, equal rights, hak, kesamaan hak, tapi Europe still untuk white, untuk orang kulit putih. Negara Malaysia, tanah Melayu, untuk siapa? Untuk siapa? Mesti ada penduduk dia. Cina untuk tanah besar Cina, untuk orang Cina. Tanah benua India untuk orang India. Tanah Melayu bukan untuk Melayu. Tak boleh. Untuk semua. Keadilan untuk semua, betul. Tapi mesti ada kaum yang dominan. Betul tak? Mesti ada kaum yang dominan. Orang tak petikan. Nabi kata al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu di kalangan Quraisy, kerana Quraisy itu dominan. Kalau semua orang bercakap, dia ni nak bercakap, jadi macam tu, ini nak bercakap isu Jawi umpamanya. Orang kata ini adalah isu soal warisan negara. Oh, dia bercakap mewakili kaum dia. Ini cakap mewakili kaum dia. Mana boleh merintah negara, semua orang nak buat kaum dia. Kita berjiran dengan Thailand. Tengok Thailand jadi apa? Apa bahasa hatta orang Islam, orang Melayu di sekolah Thai? Bahasa Melayu ke bahasa Thai? Sehingga orang Melayu di Thailand pun tak boleh bercakap Melayu, bercakap Thailand. Dan apa nak kata, itulah negara Thailand. Tanah Thai. Orang Thai nak sebut L susah. Orang kata apa? Setul, dia kata setun. Hotel. Jadi orang kita pun satun juga panggil. Jadi tiba-tiba orang buat heran. Kenapa orang Melayu nak mewariskan sejarah Melayu, nak diperkenalkan tulisan Melayu? Mestilah ada bangsa yang dominan di tanah air berkenaan. Tak boleh. Oh, ni satu dua orang ni yang Melayu baru ke, yang Melayu tak tahu Melayu apa. Saya bukan perkauman, tapi rasionalnya. Irrasionalnya. Tapi kalau orang kata, oh, kerana Melayu dominan, kita mesti tindas kaum lain. Oh, kita lawan. Kita menentang penindasan. Kita mesti bertindak kejam pada orang lain. Jangan hormati hak mereka. Kita tentang hal ini. Tetapi mempersoalkan kenapa mesti bahasa Melayu. Pergi ke Singapura, macam mana sistem dia? Pergi ke China, macam mana sih? Sehingga dia kurung orang-orang yang dia anggap tidak mengikuti sistem mereka. Tapi di sini tak boleh. Kita semua kena, masing-masing kena buka sekolah masing-masing. Kemudian bila orang kata tentang mengkritik tentang hal ini, oh, orang lain, you kena keluar. Kalau nak kena keluar, ramai nak kena keluar. Bukan ertinya saya bersetuju 100% dengan apa yang Zakir Naik sebut. Kita sangat rasional. Saya memberikan pandangan-pandangan saya, perkara-perkara yang saya berbeza pandangan dengannya. Tetapi berbeza kadang bagi tahu tak sesuai lah.
Oh, kerana satu perkataan tu sengaja buat havoc. Ini pun pelambangan pada akidah orang Islam juga. Orang yang anti agama, dia bukan anti, dia anti apa saja yang bersifat Islam, dia tak setuju. Yang tu. Saya bukan kata semua tindakan orang Islam betul, tak. Banyak juga yang tak betul. Tapi fobia dengan perkataan yang dianggap Islam, Jawi dianggap jadi Islam. Dan kita, Allah menyebut, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian memberikan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu, walaupun mereka itu bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, atau keluarga mereka, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang yang telah Allah tulis di dalam jantung hati mereka iman. Wa ayyadahum bi ruhim min, Allah telah menguatkan mereka dengan ruh daripadanya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka masuk di dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah lah yang akan menang. Allah kata, maksudnya bukan permusuhan, tetapi at least kita tak boleh setuju orang-orang yang anti dengan agama. Tapi saya lihat sebahagian yang baru dapat jawatan dan seumpamanya, sehingga tak kata apa ketika orang menyerang angkatan tentera, senyap khusyuk aja. Tak boleh, rahmatan lil alamin, kalimatul haq urida bihal batil, urida bihal batil, kalimah yang benar dengan maksud yang batil. Kalimah tu benar, kita pun dah sebut lama dah, rahmatan lil alamin, tapi rahmat untuk semualah. Kalau nak kritik Zakir Naik, okey, boleh kritik juga yang lain-lain tu juga. Tapi bila mari orang lain hang tak kritik, Tan Zakir Naik yang hang kritik, tak adil lah. Saya bersedia mengkritik Zakir Naik. Saya bagi tahu, saya tak bersetuju dengan ungkapan itu, walaupun dipetik daripada luar konteks, tapi still tak payah cakap lah benda tu. Tapi saya tak setuju. Oh, kerana perkataan tu bukan orang bergaduh pun. Ini yang kata Melayu pendatang lebih dahsyat, yang kata kat Islam lebih dahsyat. Tak ada siapa suruh mereka tu pergi keluar pun. Dari segi kulit nampak lebih kurang sama ya. Tak ada siapa suruh keluar pun. Sebab tu bahaya apabila mereka tak apalah kata kan, tapi sebagai orang Islam tu sendiri kan, Nabi sebut tentang masalah akhir zaman, du'atun ila abwabi jahannam, penyeru-penyeru di pintu neraka jahannam. Nabi cerita tentang keadaan akhir zaman kan. Faman ajabahum qazafu fi, siapa yang sambut seruan mereka, dicampakkan mereka ke dalam neraka jahannam. Sahabat tanya, Huzaifah tanya, sifun lana ya Rasulullah,
sifatkan mereka pada kami wahai Rasulullah. Dalam sebagian hadis Nabi kata wahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu sekulit dengan kita dan cakap dengan bahasa yang sama. Maksudnya zahirnya nampak muslim, bahasanya pun macam orang Islam, Masya Allah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, tetapi kesetiaannya tidak pada agama. Salam doktor, saya lelaki biseksual. Bolehkah saya hilangkan nafsu saya terhadap lelaki? Macam mana caranya? Ini satu ujian Tuhan juga kepada sebahagian orang yang mungkin sebahagian kita rasa ringkas, senang, tapi tidak mudah juga untuk sebahagian orang. Dia hendaklah berdoa pada Tuhan banyak-banyak dan dia hendaklah kahwin. Dia kahwin. Dan dia doa, kerana kadang-kadang sebahagiannya psikologi dia ataupun pengalaman dia. So dia hendaklah doa pada Tuhan banyak-banyak dan berkahwin, dan dia mengubati dirinya dalam hal ini. Dia satu jenis keadaan yang tidak stabil. Saya suka inginkan bi'ah salihah. Adakah perlu saya terlibat dengan politik untuk menjadi Muslim saleh? Jadi pening lagi dah. Kalau kita tu, if you are good at politics and can be good politician, good Muslim, good politician, good citizen, digalakkanlah. Tapi masalahnya takut hadut masuk tu tak menjadi. Kalau bukan kata tak perlu juga orang politik, bukan tak perlu. Badi'uz Zaman Sa'id Nursi dinukilkan dia menyatakan a'udzubillahi minasyiyasati wa mushtaqatiha, a'udzubillahi minasyaitan wasyiyasah wa mushtaqatiha. Aku berlindung dengan Allah daripada setan dan politik dan segala nama terbitan yang terbit daripada perkataan politik. Orang kritik dah, tapi saya masa baca dulu pun kritik dah juga. Apa pula politik penting apa? Tapi kadang-kadang bila tengok perangai sebahagian politik yang ada, memang padan jugalah dia kata benda tu. Doktor jarang-jarang sentuh hadis akhir zaman. Kenapa? Ada juga dia tak main tajuk lagi. Tang ni tajuk fiqh. Ada. Semua dia tanya. Jarang dengar doktor ulas mesyuarat antara mufti-mufti Malaysia. Jarang-jarang, kadang-kadang ada benda, bukan semua benda orang nak ulas. Apa lagi ni? Tahniah pada doktor, kami bagi kredit penuh sebab kuliah 5 minggu straight. Oh, ini macam peli lah ni. Kalau saya nak menikah dengan marka bernikah, kita boleh minta tengok muka dia ataupun tak? Boleh untuk tengok muka dia. Kalau dia tak mau bagi, tak usah menikah, pergi cari muka yang orang yang tunjuk. Dalam mazhab jumhur, bahawasanya seseorang yang nak kahwin, dia boleh melihat muka dan tapak tangan orang berkenaan, dan orang tu boleh tunjuk kepada dia. Di dalam sebahagian mazhab seperti Ibn Hazmin dan Ahlul Zahir, mereka menyatakan boleh tengok apa saja yang nak minta, kecuali tempat-tempat yang berat. Jadi dia tapi tak pakai hak jumhur tu lah. Wajibkah saya tuntut nafkah iddah saya terhadap bekas suami saya selepas lafaz cerai? Setelah dia menceraikan, tengok dia ceraikan apa. Jika dia ceraikan dengan talak raj'i, kita tak pergi mana, kita duduk di rumah tu lah. Dia tak boleh, aku ceraikan kau talak yang pertama,
kemudian dia suruh kawan tu pergi keluar dari rumah, dia tak kekal di rumah itu. Jadi makan, pakai semua dia sediakan seperti biasa. Tempat tinggal juga seperti biasa. Suami wajib menyediakan hal itu. So dia wajib tuntut tak? Memang hak dia dalam hal itu. Tapi kalau dia nak maafkan, tak apalah, saya pun memang nak belah lah, kan? Kalau awak tak bagi pun saya okey, dia maafkan tak? Dia tak wajib tuntut, tapi dia berhak untuk menuntut. Suami dia wajib menyediakan. Bagaimana pula kalau dalam kapal terbang tiba-tiba tersedar tengok di luar subuh hampir habis. Jika bangun untuk berwuduk, waktu solat tamat, lalu terus bertayamum dan solat, sahkah solat itu? Dia hendaklah bangun dan kemudian dia berwuduk dan kemudian dia bersolat. Dia bersolat dengan kadar yang segera. Dengan segala ini karena dia bukan tak mendapati air, dia mendapati air. Dia mendapati air. Walaupun ada sebagian ulama kata kalau waktu dah terhad sangat, ini pandangan, tetapi yang asal lagi mana dia mendapati air, dia mendapatkan air tu. Melainkan dalam kapal terbang tu ayak tinggal banyak tu, kita ini masalah ini nak sebut orang kita bila naik kapal terbang tak usahlah ambil wuduk tu macam pergi ambil wuduk di Masjid Alwi. Air terhad dalam kapal terbang. Bagi basah yang sekadar melalukan air, bukan sampai 3-4 gelas basah lencun habis tandas bilik kapal terbang tu. Kalau sampai begitu, sampai membahayakan, boleh kita bertayamum sampai bila, kalau air sampai kalau sampai 500 orang ataupun sampai 300 orang nak buat macam tu, bahaya. Tapi kalau ambil wuduk dengan cara mudahkan, banyak rukhsah. Kita belajar sapu khuf, belajar boleh sapu, so, sapu khuf ataupun boleh sapu jawrab, walaupun ada khilaf dalam hal itu. Sebelum naik kapal terbang, pakai siap-siap dah stokin kita yang tebal itu, pakai siap-siap dalam keadaan kita berwuduk. Tu sapu, basuh muka kita, basuh tangan kita, dan sapu kaki kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.